Okey, rasa dah live ni. Dah live Okey. Okey. InsyaAllah kita akan tunggulah sahabat-sahabat kita. Okey, jom sambil-sambil kawan-kawan, sahabat-sahabat dalam kelab sahabat profesional boleh share, boleh ramaikan untuk kita punya sesi pada malam ni. Siapa ahli-ahli, selamat datang untuk sesi seminar pada malam ni. Saja kan, tak apa. Kita ni pun permulaan, tak ada masalah. Kan, kita cuba-cuba try and error. Okey, untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat kelab sahabat profesional, okey, boleh invite ataupun boleh share untuk sesi pada malam ni dengan tajuk yang sangat menarik sebenarnya. Kan? Okey, boleh kongsi-kongsikan dulu. Ya, sangat menarik. Di seminar pada malam ni, saja kan, tak apa. InsyaAllah mana-mana yang tengah online tu bolehlah sama-sama macam Tuan Presiden kita kata sesama share dekat sahabat-sahabat ya. Okey. Sebab kita akan bawakan topik yang sangat istimewa lah pada malam ni. Saya pun share kan ni. Jom sama-sama kita share pada kawan-kawan. Share, pastikan pada malam ni kita mengharapkan penglibatan yang ramai, sebab kalau ramai lagi seronok kan. Maksudnya kalau lagi ramai, kalau daripada yalah audiens ramai, kita pun seronok lah kita nak kongsi, kita nak share pada malam ni. Dan topik berkaitan dengan peranan anak muda. Okey. Betul tak Anis kan? Ramai lagi seronok kan Anis kan? Maknanya yalah suasana tu lagi ni lah. Share kita meriah. Nak seronok kita meriah, betul. Kita pun panel kita sendiri pun lagi semangat kan bila nampak ramai yang tengok ni, lagi semangat kita nak bagi pengisian. Betul. Cik Zaki, apa khabar, sihat sementara kita tunggu Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Di Selangor masih lagi inilah PKPB. Tapi alhamdulillah dah dibenarkan rentas kan. Boleh rentas negeri dan juga rentas daerah. Cumanya adalah kawasan yang mendapat pelepasan daripada PKPB, ada 3 daerah kan. 3 daerah yang berada di hujung Selangor kan. Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangor. Kuala Selangor. Ya betul. Anis dekat mana Anis? Saya sekarang dekat rumah kat kampung, kat Kelantan. Alhamdulillah lah. PKPB pun dah tamat semalam. Cuma ada 2 daerah lah yang still lagi dalam PKPB. Okey. Jauh Kelantan Kelantan dengan Selangor lebih kurang kalau ikutkan perjalanan dalam 7 jam, 8 jam juga, betul? 8 jam tu kalau dengan kereta 8 jam lah. Alhamdulillah. Maknanya dah mula berkurang, tapi cumanya kadang-kadang kita tengok dari segi, kalau kita tengok dekat berita kes makin meningkat maknanya kita kena berjaga-jaga lah juga. Bukan dalam keadaan bila kata PKPB dah ditamatkan, tapi kita mengabaikan dari segi tanggungjawab kita sebagai maksudnya kan kena jagalah SOP dan sebagainya. Okey. So setakat ni kalau tengok dekat sini ada 12 orang. Jom kita share lagi.
kita share lagi kawan-kawan dalam kelab sahabat profesional sebab kalau tak salah saya lebih kurang dalam 800 follower 800 follower yang berada dalam KS Pro. Jom kita kongsikan untuk sesi pada malam ni. Mungkin kalau dapat ramai lagi seronok kan, lagi kita meriah, kita nak kongsi, maknanya kita, sebab malam ni dia santai-santai je, santai-santai kita bicara tentang belia kan, tentang anak muda kan. So jom kita ramai-ramai kan. Ya, 800 follower tu kalau seorang share satu dapat seorang kawan tu dah 1,600 tu kalau semua buka lah. Betul. Ramai. Masing-masing semua ada kawan dah ribu-ribu kan. So kalau dah berapa orang yang share, ada 800. Okey, cantik, dungun clear. Wow. Dungun clear. Baling clear. Balik Kedah. Okey, Khairyah ni timbalan presiden. InsyaAllah. Yelah. Untuk makluman kat, rasanya kita sambil-sambil kita sebelum nak mula ni kan, kita santai-santai kan. Dia lepas dapat orang kata, ialah ibarat macam satu penganugerahan kan daripada Allah SWT, dapat rentas negeri minggu ni rasanya majoriti ramai yang balik kampung. Betul tak Anis? Anis balik kampung kan, tapi dah balik lama dah. Saya memang dah lama kat sini. Itulah. Dia yang berkejaya ni lah, yang bekerja kan. So hari tu dia kira nanti-nanti kan, bila nak balik kampung ni. So saya pun tanya dengan kawan-kawan, rata-rata semua balik kampung. Yalah, masa ni dah nak jumpa dengan mak dengan ayah kan, yang berada jauh kan di perantauan, masa time raya tak dapat nak balik kan. So itulah, gunakan kesempatan sebaik mungkin. Ya, betul-betul. Tambah-tambah tengah cuti sekolah juga kan sekarang, so ramai rebut peluang nak balik. Betul. Okey Anis, rasanya boleh lah kot. Kita santai-santai sambil-sambil. Okay, Ampang Ampang clear. Kita pun kat Ampang ni. Ni adik-adik ni alumni kita, bagus-bagus, committed kan. Master Zaki masya-Allah. Allah, Nawawi, Tuan Nawawi. Ya, terima kasih bersama. Okey, jom Anis. Okey, kita boleh start ya. Kita start slow-slow sahabat-sahabat yang mana ada tu harap dapatlah share lagi ya. Okay, teruskan share sampailah ke penghujung rancangan kita pada malam ni. Okay, jadi InsyaAllah bagi memberkati live santai kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakanlah majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay, pertama sekali izinkanlah saya untuk kata nak penyeri live santai kita pada malam ni, izinkan saya lah untuk menyampaikan dua rangkap pantun yang berbunyi. Okay, kepekan Kuala membeli cenderamata, dibeli bersama sekalung rantai. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka live santai. Okay, mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Okay, jadi terima kasihlah buat sahabat-sahabat semua yang sudi untuk menonton live santai kita pada malam ini. Okay, dan lagi sekali lah saya ingin mohon dah jasa baik sahabat-sahabat yang ada dalam live pada malam ni untuk sama-sama tekan like, share, komen dekat live kita pada malam ni. Okay, sebab insyaAllah lah pada malam ini kita akan bawakan satu topik yang sangat istimewa untuk dikupas. Dan apa yang lagi istimewa adalah topik ini bakal dikupas oleh insan yang hebat lah, insan yang istimewa, insan yang hebat dalam KS Pro itu sendiri insyaAllah kan. Okay, okay, jadi moga-moga topik malam ini dapat memberi manfaat lah untuk kita semua. Okay, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, sukalah untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebab orang kata kalau tak tahu tu maka tak kenal. Kalau tak kenal kita kena berkenalan lah kan, ta'aruf. Okay, jadi nama diberi Anis Farihan Ismail. Okay, saya berasal daripada Kelantan. Okay, dan sekarang sedang melanjutkan pelajaran lah di peringkat master dalam jurusan Chemical Pathology di Universiti Sains Malaysia, Pengkerian, Kelantan. Okay, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, sukalah
saya untuk ceritakan dululah sedikit mengenai KS Pro tu sendiri, sebab mungkin ada dalam kalangan sahabat-sahabat pada malam ni yang masih tertanya-tanya lah apa sebenarnya KS Pro tu kan. Okay, jadi setiap insan tu diberi nama penuh, begitu juga KS Pro. Okay, jadi nama penuh KS Pro ni adalah Kelab Sahabat Profesional, di mana KS Pro ni merupakan sebuah pertubuhan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Okay, jadi siapa sebenarnya ahli-ahli KS Pro ni? Ahli-ahli KS Pro ni terdiri daripada golongan profesional lah. Golongan profesional dari pelbagai jenis bidang kepakaran, di mana mereka ni terlibat secara aktif dalam aktiviti yang memberi impak positif kepada masyarakat. Okay. Dan antara program-program yang dianjurkan oleh KS Pro ni merangkumi pelbagai bidang lah, termasuk kebajikan, kemasyarakatan, pendidikan dan juga ekonomi. Okay, jadi sukalah untuk saya sharekan lah ya sedikit program-program yang telah pun dianjurkan oleh KS Pro tu sendiri. Sebagai contohnya pada Julai 2019 tak silap saya, okay, KS Pro ni telah pun berjaya melaksanakan satu misi kebajikan dan kesihatan di Long Busang, Sarawak. Betul ya Cik Zaki? Okay, dan seterusnya pada Mei dan juga November. Pada November 2018 dan Mei 2019, misi yang sama diadakan di Pasir Banggi di Sabah. Jauh-jauh pergi ni KS Pro, Sarawak, Sabah kan, dan macam-macam lagi aktiviti yang KS Pro anjurkan. Okay. Jadi itulah sedikitlah info mengenai KS Pro itu sendiri. Ni mungkinlah sedikit pengenalan buat sahabat-sahabat yang baru untuk mengenali KS Pro. Okey, jadi baik tanpa membuang masa, insyaAllah saya akan menjemputlah Tuan Presiden kita untuk memperkenalkan diri beliau, dan boleh saya bahasakan Tuan Presiden sebagai Encik Zaki ya. Okey, saya panggil Encik Zaki ya. Boleh, insyaAllah. Okey. Jadi mungkinlah Encik Zaki boleh ceritakanlah sedikit sebanyak mengenai latar belakang sekarang, dan mungkin boleh ceritakan juga sekarang tengah buat apa dan aktif dengan apa. Okey, so dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada Cik Anis sebagai moderator kita pada malam ni, dan juga kepada para penonton, sahabat-sahabat Kelab Sahabat Profesional, dan juga orang awam, dan juga penonton-penonton yang bersama pada malam ni. InsyaAllah sebelum kita mulakan topik lebih dalam ataupun kita fokuskan kepada kita punya topik yang santai dan relax, so saya perkenalkan diri. Nama Muhammad Zaki bin Harun, merupakan Presiden Kelab Sahabat Profesional NGO, seperti mana yang tadi Cik Anis telah terangkan lah. Dan saya secara hakikinya lah, kerja hakiki saya berkhidmat di Universiti Selangor, Unisel di Kuala Selangor. Ni kalau nama komersial dia Batang Berjuntai lah, nama terkini Bestari Jaya. Kadang-kadang ada orang tak tahu kan kat mana ni Bestari Jaya. So dekat Batang Berjuntai. So hujung kat sana kan, hujung kira utara lah, utara Selangor. Dan juga kiranya dalam masa sama saya aktif lah dalam program yang melibatkan program kebajikan, program sosial, program pembangunan insaniah, program remaja, program belia dan sebagainya. Sebab dalam masa sama saya juga ada juga memegang jawatan dalam sebuah NGO yang berdaftar di bawah MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, di bawah ni lah Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan PIBK, MAIS, iaitu Pertubuhan Sahabat Pendidik Islam Selangor sebagai setiausaha. So dalam tu pun memang kita sangat aktif dan juga bergeraklah untuk fokuskan kepada belia dan juga fokuskan kepada anak-anak muda lah, khususnya di peringkat remaja kan, dalam pembangunan insan. Untuk keterlibatan saya dalam NGO KS Pro ni, Kelab Sahabat Profesional ni, kalau ikutkan dari segi tempohnya, sebenarnya lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun lah, 5-6 tahun. Dan sebelum-sebelum ni ialah dah pernah pegang dah jawatan kuasa, kita pun pernah terlibat dalam gerak kerja di peringkat grassroots kan, maknanya program yang melibatkan macam tadi lah, Sarawak ke Sabah,
sebab KS Pro ni kita menyeluruh satu Malaysia, merangkumi satu Malaysia dan kita bergerak di setiap negeri lah, ada ahli-ahli yang menggerakkan, dan kita dalam keadaan pada hari ini kan, kita pun masing-masing ialah terkesan dengan pandemik, tapi cuma kita usahakan juga ada aktiviti, ada juga program supaya KS Pro ni dekat di hati, dekat di hati para ni lah, para ahli dan juga para yang nak tahu lebih dekat berkaitan dengan KS Pro ni. Okey, itu sekadar itu saja. Sekadar perkenalan lah. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Zaki. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah hebat sekali kan bila kita dengar Tuan Presiden kita ni kata yang berdasarkan apa yang diceritakan oleh Encik Zaki, nampaklah yang Encik Zaki ni sangat-sangat aktif dengan NGO, di mana tadi Encik Zaki kata Encik Zaki sekarang telah terlibat dengan program kebajikan, pembangunan insaniah, lepas tu terlibat juga di bawah NGO, di bawah MAIS selain daripada KS Pro kan. Dan katanya nampaklah yang Encik Zaki ni seorang yang sangat aktif dalam bergerak dengan NGO. Dan tahniah saya ucapkanlah di atas usaha murni Encik Zaki, dan saya haraplah semoga usaha Encik Zaki untuk terlibat dalam NGO ni boleh menjadi teladan lah buat kita semua dan orang ramai, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, jadi berbalik kepada tajuk kita, tajuk live santai kita pada malam ini, iaitu peranan belia di waktu pandemik COVID-19. Jadi nak katanya tajuk kita pada malam ini sangatlah menarik sebab rata-rata yang menyaksikan live ini adalah merupakan seorang belia lah kan. Okay, boleh saya katakan merupakan seorang belia. Jadi sangat-sangat menariklah tajuk ni untuk kita kupas pada malam ini. Okay, jadi sukalah saya untuk ajukan terus persoalan kepada panel kita pada malam ini. Okay, persoalan dia, bagaimanakah dasar pembangunan belia negara dapat dimanifestasikan ketika pandemik atau isu COVID ini masih berlaku. Sebab kerana kita boleh lihat kan bagaimana situasi sekarang, di mana ramai antara anak-anak muda tengah struggle untuk merancang masa depan. Dan ada yang antara kita, maksudnya situasi sekarang ni ada antara kita yang adik-adik yang baru lepas belajar kan, tapi tak dapat pergi konvo, lepas tu fikir pula nak cari kerja dan sebagainya. Dan ada juga yang dah lama grad tapi masih lagi dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Okay, jadi bagi pendapat Encik Zaki lah, untuk macam manakah untuk memastikan pembangunan belia ni dapat direalisasikan dalam kondisi kita sekarang ni? Okey, terima kasih pada persoalan daripada Cik Anis. Okey, untuk persoalan ni, tapi sebelum kita nak jawab kan lebih lanjut, boleh tak saya nak terima respon sebab kita live ni, sebab kita sedang kata ke udara kita sedang ke udara. Boleh tak respon ataupun bagi mesej siapa yang sedang mendengar yang merupakan belia? Sebab belia ni rasa ramai yang dah tahu kan, ramai yang dah tahu dah dia punya maksud dia ataupun dia punya istilah dia. Mungkin kalau siapa yang tak ingat lagi kan, mungkin kalau terlupa kan, dia punya kiranya range umur iaitu di antara 15 hingga ke 30. So cuma ada juga yang berpandangan, ada juga kalau kita tengok dekat dasar pembangunan negara, dasar pembangunan belia negara kan, ada dia juga dinyatakan sehingga ke 40. Tapi selalunya kalau 40 ni dah stabil, tapi cumanya fokus utama diberikan kepada 15 hingga ke 30. Okey, boleh tak respon? Jom siapa-siapa yang sedang mendengar, siapa yang bersama-sama dengan kita pada malam ni yang rasa dia belia, tak apa, tak ada masalah, walaupun malam ni mungkin ada yang dengar tu yang dah belia purba kan, kena sebut perlahan kan, tapi masih belia lagi kan, boleh komen saya masih belia kan, boleh respon tak? Jom kita tengok siapa di kalangan kita yang bersama pada malam ni yang di kalangannya yang adalah belia. Saya masih belia. Okey, Nazwan. Okey, terima kasih. Nazwan ni memang masih belia lagi, belia remaja kan. Tadi kira range umur yang kalau kita klasifikasikan, kalau kita baca dalam dasar pembangunan belia negara kan, iaitu di antara 15 hingga 30. Okey, so terima kasih kepada siapa yang respon saya masih belia. So majoriti
yang mungkin yang dengar pada malam ni adalah mereka daripada kalangan belia lah, ataupun anak-anak muda ataupun orang muda. Okey, kenapa kita perlu fokuskan kepada dasar pembangunan belia negara. Dalam isu pada hari ini kita berhadapan dengan pandemik, kita berhadapan dengan satu krisis lah sebenarnya, krisis yang telah pun berlaku kan. Saya perasan tadi ada like daripada audience ataupun tak tahulah, mungkin link yang saya bagi tadi, Encik Arif Encik Arif ni kira saya punya superior lah ketika di Unicel. Beliau lah yang mengajar berkaitan dengan risiko kan. Cumanya perbezaan di antara risiko dengan krisis. Krisis ni maksudnya benda yang dah berlaku. Maksudnya sekarang ni kita berhadapan dengan krisis kan, iaitu krisis pandemik COVID-19. So tuan-tuan dan juga perempuan yang sedang menonton, bila kita berhadapan dengan krisis, maknanya dia mengalami satu perbezaan ataupun satu peralihan yang di luar daripada jangkaan. Kalau macam sebelum ni ialah kita mengalami kehidupan kita dalam tempoh setahun tu dalam keadaan yang macam biasa kan, kita berjalan, kita mengharungi kehidupan kita dalam tempoh setahun tu, maknanya kita bekerja macam biasa, kita belajar macam biasa, kita pergi bercuti, kita berjumpa dengan kawan-kawan macam biasa, kita berkelah dan sebagainya. Tapi bila berhadapan dengan krisis, krisis pandemik ni, dia menyebabkan banyak benda yang berlaku perubahan kan. Betul tak Anis? Kan banyak berlaku perubahan, di antaranya kita tak boleh nak pergi berjumpa dengan kawan-kawan. Kalau macam sebelum ni kan, kita bersalam dengan kawan kan, kita peluk kan, kawan lama tak jumpa ni kan. Tapi bila pandemik berlaku kan, daripada benda tu, SOP tu memang sangat-sangat dijaga. Maknanya itu yang dinamakan sebagai new normal kan, norma baru kan. Kita banyak perubahan yang kita kena ubah. Cumanya apa yang menarik saya nak kongsi pada malam ni, dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik yang menyebabkan kita terbatas. Maknanya kita tak boleh nak buat satu perkara kebiasaan yang sebelum ni kita telah lakukan. Kenapa pada malam ni kita kongsikan tentang dasar pembangunan belia negara? Sebab apa? Bila saya tengok kan, bila kawan-kawan di antara kami lah dalam K-Expo kita melihat, sebab di antara modus operandi di peringkat K-Expo juga, kita banyak memfokuskan juga kepada belia-belia dan juga kanak-kanak. Maknanya di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, IPT dan juga belia yang graduan ataupun yang dah bekerja kan. Kita jadikan panduan dasar, sebab apa? Dasar ni adalah merupakan rujukan utama kan, rujukan utama dalam pembangunan remaja, pembangunan belia. So walaupun dalam keadaan pandemik, walaupun dalam keadaan kita berhadapan dengan krisis, apa benda yang perlu di peringkat belia-belia kena fokuskan ataupun belia kena pastikan mereka kena laksanakan ataupun kena gerakkan. Sebab apa saya nak kongsikan di antara ni adalah strategi-strategi yang disusunkan dalam dasar pembangunan belia negara adalah pertamanya adalah pembangunan ilmu. Pembangunan ilmu. Yang itu yang pertama kan. Apa dia punya huraian? Usaha akan dipertingkatkan ke arah mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam berbagai aspek sebagai tunggak kepada pembangunan. Okey, tuan-tuan, adik-adik kan, sahabat-sahabat yang sedang melihat ataupun mendengar kita punya live pada malam ni kan, dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik, bila kita berhadapan dengan isu krisis, kadang-kadang kita tak bersedia kan, kita tak bersedia. Maknanya jujur macam saya alami lah kan, rasanya mungkin Cik Anis pun maklum kan, jujurnya pada malam ni sebenarnya K-Expo sebenarnya kita pernah buat webinar, kita jemput penceramah-penceramah hebat kan, kita pernah jemput dia lah orang kata penceramah selebriti dan sebagainya. Cumanya kita baru terlibat, contohnya macam ni lah, kita libatkan ahli-ahli K-Expo sendiri sebagai penyampai utama kan, kita baru bermula kan. Cuma apa yang kita nak sampaikan dalam dasar yang pertama, strategi yang pertama adalah pembangunan ilmu. Dalam keadaan pandemik pada hari ini, kita sangat terkejut, tapi dengan bagaimana kita berhadapan pandemik tersebut, dia mengubah kita punya strategi. Maknanya contohnya macam hari inilah ilmu kita kan, remaja ataupun belia perlu mengembangkan ilmu dalam keadaan krisis. Sebab banyak cabaran yang kita hadapi pada hari ini, betul tak Cik Anis? Contohnya pelajar-pelajar sekolah menengah kan, IPT pun sebab kita duduk di Unicel kan, kita berhadapan dengan
dengan pelajar-pelajar yang belajar secara online. Tapi dalam keadaan cabarannya, bila dah belajar secara online ni, kadang-kadang kita akan hadapi banyak perkara yang lebih mencabar berbanding kalau kita belajar secara fizikal, betul kan? Kadang lecturer, yalah kalau sebelum ni lecturer berdepan kan, tapi bila dekat rumah kan, dia punya suasana dia berbeza. Cuma sekarang ni di peringkat belia, bagaimana dia meletakkan bahawa dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ataupun isu krisis, itu adalah peluang untuk kita mengembangkan ilmu. Kan, untuk mengembangkan lagi pengetahuan kita, skill kita kan, skill kita bila berhadapan dengan pandemik. Saya tertarik dengan isu yang dibawa oleh Cik Anis, moderator kita, berkaitan dengan isu kerjaya, isu pada hari ini ramai belia-belia terkesan bila yalah pandemik berlaku, akhirnya menyebabkan ada yang dibuang kerja, ada yang yalah allowance-nya dikurangkan dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah peluang yang jangan kita lihat adalah merupakan satu benda yang macam mana, satu benda yang boleh menjatuhkan emosi kita, boleh menjatuhkan kita punya semangat. Cuma kita jadikan sebagai satu cabaran pada kita dalam isu pandemik pada hari ini untuk kita melonjakkan lagi potensi kita. Sebab apa? Kita tak tahu untuk akan datang apa yang berlaku. Contoh hari ini memang kita nampak kan, banyak syarikat yang tutup kan, banyak yang tak boleh nak survive. Tapi kita tak tahu lagi setahun akan datang, untuk akan datang mungkin ada lagi pengembangan syarikat yang memerlukan kepada kita punya skill. Dan di situlah sebenarnya perlu kita kena ambil maklum, kita kena ambil berat kan. Dalam keadaan isu pandemik pada hari ini bukanlah untuk masa kita rasa macam dah tak boleh nak buat apa lah ni kan. Maksudnya alamak pandemik kat rumah nak kena buat apa je. Sebenarnya kita bila dah duduk kan, duduk dekat rumah kan, ataupun memang kita tak bersosial, inilah peluang yang mungkin boleh kita dapat secara online kan. Kita dapatkan ilmu dekat YouTube, dekat mana-mana webinar yang boleh meningkatkan lagi skill-skill kita lah. Sebab apa? Secara tak langsung dalam strategi seterusnya adalah pembentukan sikap. Ini yang jadi masalah kan, bila kita tak mengembang ataupun bila kita tidak membina sikap yang baik ataupun membina adab yang baik ketika dalam pandemik kan, ataupun dalam situasi pandemik kan. Sebab hari ni kalau kita cerita tentang belia kan, banyak sebenarnya kes-kes yang kadang-kadang kita dengar kan, belia-belia yang bila duduk dekat rumah, yalah duduk kat rumah, kadang-kadang yalah dihabiskan masa dengan game, dihabiskan masa dengan perkara-perkara benda yang tak bermanfaat. Cuma perlu dipertegaskan dalam keadaan isu pandemik pada hari ini, anak-anak muda ataupun belia pada hari ini kena mengambil satu peluang ataupun satu sikap untuk meningkatkan dari segi adab ataupun dari segi akhlak mereka. Yang kalau khususnya orang-orang Islam ni, kita ni sebagai seorang Muslim, maknanya memang kita kena meningkatkan lagi. Minta maaf, terbunyi kan. Okey, maknanya kena meningkatkan lagi akhlak kita, sebab akhlak adalah merupakan kunci kepada kejayaan dalam keadaan kita menuntut ilmu kan. Kan ada Cik Anis pernah dengar kan yang kisah yang baru ni, saya pun tular juga sebenarnya, yang ada seorang guru dia buat live, maknanya work from home lah, maknanya dia mengajar secara online, yang tak ada seorang pun anak murid dia masuk kan, tak ada seorang pun anak murid dia masuk, lalas anak dia masuk kan, anak dia masuk untuk nak menenangkan perasaan hati ayah dia kan. So maknanya kat sini satu cabaran iaitu tentang isu adab ataupun sikap dan juga akhlak di kalangan belia-belia tempatan ataupun anak-anak muda di kalangan kita kan. Dan rasanya benda ni perlu kita perbaiki daripada masa ke semasa, dan saya syorkan kan kepada belia-belia yang saya yakin dan percaya, walaupun dekat dalam ni mungkin masing-masing yang sedang melihat ni mungkin yang dah berkejaya ataupun belia yang umurnya 20 ke atas, anda juga pastinya mempunyai adik-adik, betul? Adik-adik yang umur 15, 16 yang ketika itu adalah fasa mereka sedang mencari sebuah kehidupan. Dia nak mencuba sesuatu, betul tak? Tambah lagi dalam keadaan isu pandemik ni, dalam keadaan krisis, dia tak boleh nak ke mana, dia akan mencuba satu benda yang baru. So kita sebagai seorang abang, kita sebagai seorang kakak, kita sebagai seorang belia yang terdidik kan dengan Islam, dengan adab, dengan akhlak dan sebagainya,
kita kena pandu mereka untuk memastikan pembinaan akhlak dan juga pembinaan sikap itu perlu dibentuk dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan menurut pada pandangan Islam, dan perlu dibina. Sebab apa? Kalau di peringkat anak muda, di peringkat hatinya tidak cantik ataupun di peringkat jiwanya tidak baik, akhirnya dia akan membina sebuah laluan yang mungkin membina sebuah masalah yang akan datang. So kena pastikan kita sebagai anak-anak muda belia, dan kita boleh pastikan dari segi pembinaan akhlak dan sebagainya. Okey, dan seterusnya, ni boleh sikit lagi. Oh, panjang pula untuk soalan pertama kan. Tak ada masalah, boleh lagi Cik Anis. Okey, di antaranya adalah seterusnya tadi ilmu, yang kedua sikap ataupun akhlak, yang ketiga pembangunan kemahiran dan keusahawanan. Kan. Ini pun di antara satu skop yang lebih, orang kata sebenarnya lebih fokus kan. Sebenarnya penghuraian dia lagi besar. Tapi apa yang saya nak syorkan ataupun saya nak kongsikan pada hari ini, bila dalam keadaan pandemik, kita akan berhadapan dengan macam-macam cabaran, macam-macam ujian. Tadi Cik Anis ada sebut tentang anak muda, dia berhadapan dengan krisis kerjaya kan, hutang kan. Anis ada hutang Anis? Masih ada hutang lah. Betul? PTPTN kan? Betul? Tak apa, tak payah jawab. Tapi majoriti, kebanyakan ramai anak-anak muda yang ada hutang, kereta ke kan. Mungkin masa mula-mula lepas daripada graduasi kan. Oh, time tu, degree kot kan. Pelajar degree kan. Nak pakai kereta yang nampak, orang kata Continental kan, nampak gah kan. Tapi time tu mungkin tak jangka tentang isu pandemik ni. Tapi bila dah pandemik berlaku kan, time tu macam mana nak survive kan, macam mana nak bayar dia punya installment kan, rumah, kalau siapa ada rumah lah, bayar hutang pendidikan, mungkin nak bagi duit kepada ibu dan ayah dan sebagainya. Cumanya bagaimana anak muda yang sikapnya kreatif, anak muda yang sikapnya inovatif, anak muda yang sikapnya ingin mencuba satu benda yang baru, kenapa tidak anda mencari satu solution ataupun mencari satu jalan lain yang mungkin kalau siapa yang masih bekerja, Alhamdulillah tak ada masalah kan. Tapi siapa yang berhadapan dengan isu kerjaya, maksudnya dibuang kerja kan. So apa benda yang boleh kita survive kan? Apa yang boleh anak muda survive? Sebab kita bercerita tentang satu dasar yang memang kolektif, maknanya dasar yang memang meluas, tapi cuma perlu kita lihat bagaimana kita sesuaikan dalam keadaan isu pandemik pada hari ini. So di antaranya adalah kemahiran dan keusahawanan. Hari ini, kalau Anis perasan, Cik Anis perasan, berapa ramai anak-anak muda yang mengambil peluang untuk menjana pendapatan dengan dia buat Grab food. Ramai tak? Ramai. Sangat ramai. Kadang-kadang kita balik kerja tu kan, jumpa bertembung tu kadang 3-4 motor, kadang 10 motor. Itu atas jalan raya kan. Bila tengok muka semua muda. Tapi ada juga di kalangan yang dah berusia lah. Maknanya itu mungkin itu survival mereka. Cumanya anak-anak muda dia kena keluar dalam zon yang selesa. Sebab sebelum ni mungkin dia tak pernah mengalami satu fasa yang di mana kita ni berhadapan dengan krisis, kan, berhadapan dengan isu kewangan kan. Mungkin kita merasakan dengan duit gaji kita pada hari ni dah cukup lah kan, tak ada masalah lah kan, mungkin boleh survive. Tapi kena ingat kan, dalam isu inflasi, dalam isu macam tadilah hutang-hutang dan sebagainya, macam mana kita nak survive, perlukan kepada kita meningkatkan kemahiran anak muda ataupun kemahiran belia-belia tempatan, dan juga kena involve dengan keusahawanan. Saja nak orang kata nak, bukanlah promo, macam saya sendiri pun walaupun dah bekerja hakiki kan, terlibat juga dengan bisnes kan, buatlah buat penjualan suplemen dan sebagainya kan, kalau pernah dengar Shakely lah, ni saja je kan. Maksudnya kita ni kena terbiasa, kena libatkan diri dalam suasana pada hari ini, gunakan peluang apa yang ada dekat hadapan kita untuk kita luaskan lagi pengalaman, luaskan lagi pengetahuan kita dalam kemahiran dan juga keusahawanan. Contoh macam hari inilah, dan saya nak share kepada tuan-tuan dan puan dan belia-belia yang sedang melihat, yang sedang menonton, kena gunakan kesempatan yang ada pada hari ini bila mana kerajaan telah mengeluarkan satu peruntukan yang sebenarnya sangat besar kepada ni lah, ada kementerian-kementerian khusus, di antaranya di bawah peruntukan penjana kan. Banyak sebab tadi pun saya ada carilah, saya ada cari maklumat dalam dalam kajian khazanah yang melibatkan kajian belia yang terkesan dengan pandemik,
yang berhadapan dengan cabaran dan juga ujian, dibuang kerja dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, apa option yang telah kerajaan tawarkan? Di antaranya peneraju, di antaranya peningkatan kemahiran skill, contohnya dalam e-commerce, dalam bisnes dan sebagainya. So perkara ini perlu dititik beratkan oleh beliau, keluar daripada zon selesa, keluar daripada kepompong yang kita rasa macam selama ni aku okey je. Tapi bila dah isu pandemik, kita kena keluar. Kena ibarat macam pernah tengok kan yang video yang dia tunjuk ada dua balang apa air ikan kan, betul tak? Dia yang satu ni balang dia kecil, satu ni balang dia kecil kan. Waktu ikan tu dia cuba melompat masuk ke dalam balang yang besar. Kenapa? Sebab apa? Bila balang yang kecil kan, dia tak bebas. Maknanya pergerakan tu agak terhad. Tapi bila dia merasakan ada peluang yang lebih besar lagi di sebelah dia kan, iaitu balang yang besar, kenapa tidak dia melonjak? Maksudnya dia lompat ni bukan satu benda yang senang. Maknanya dia kena lompat, dia kena keluarkan dia punya energi, dia kena keluarkan dia punya satu letusan untuk dia pergi ke satu balang yang lebih besar, iaitu tadi tu lah, maknanya keseronokan ataupun mungkin kesejahteraan yang lebih baik daripada sebelum ni. So maknanya tuan-tuan, sahabat-sahabat yang mungkin sedang melihat, yang bersama dengan kita pada hari ini, keluar daripada zon selesa, apa yang kita rasa pada hari ini, kita rasa macam dah mencukupi kan, kena keluar. Jangan ada rasa bahawa anda terus kekal dalam zon selesa, anda kena lonjakkan potensi anda keluarkan energi anda supaya boleh masuk ke dalam satu balang yang lebih besar untuk anda merasai mungkin yalah, kalau hari ni orang cerita tentang kebebasan kewangan ataupun mungkin bolehlah menyelesaikan hutang tadi, boleh menyelesaikan tentang kewangan kereta dan sebagainya dalam keadaan pandemik pada hari ni. Itu yang kita kena tengok. Dan mungkin yang terakhir sebelum saya serahkan kembali kepada Cik Anis, di antaranya adalah strategi dalam dasar pembangunan belia negara ni juga dalam isu kita berhadapan dengan pandemik kan. Perasan kan, Cik Ani perasan tak kalau jumpa dengan kawan-kawan yang apa tu, yalah bila dalam sekarang ni kita tengah PKP kan, dia punya wajah tu nampak makin comel ke, makin tembam ke, ada perasan? Ada nampak ke? Ada? Ada juga tu. Adalah juga kan. So maknanya yalah bila dah duduk rumah kan, PKP ni dia orang kata seronok kan. Yalah duduk kat rumah, kalau yang masih duduk dengan mak dengan ayah ni alhamdulillah lah, bahagia kan. Maknanya masakan tu sentiasa ada, makan pagi komplit dan sebagainya. So seterusnya apa yang kita nak sentuh adalah tips bagaimana golongan belia perlu lebih orang kata kreatif bila berhadapan dengan pandemik, adalah anda kena tingkatkan dari segi gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat. Sebab dia tambah lagi dalam keadaan kita pandemik ni kan, kita pun tak tahu sebab hari ni kita berhadapan dengan satu cabaran, kita berhadapan dengan satu gejala ataupun satu situasi krisis yang kita tak nampak siapa musuh kita. Tahu, memang kita tahu, nampak virus tu, kita nampak orang tunjuk kan virus tu bulat, waktu dia ada dia punya jarum kan, tapi kita tak nampak kat mana kan. So bagaimana kita boleh menjaga dari segi kesihatan kita kan, bagaimana kita boleh menjaga kita punya lifestyle kan. Maknanya walaupun dalam keadaan kita masih lagi PKPB, tapi dibenarkan untuk kita bersukan, untuk kita menjaga kesihatan. Dan saya saja nak share, macam dekat pejabat saya pun kan, kawan-kawan ni dah mula dah kan, makan tu dalam keadaan yang diet kan, makan. Lalas kita bila ada kawan-kawan yang bermula dengan benda tu, akhirnya kita akan jadi macam jom lah, join, kita nak rasa kan. Tapi kadang-kadang kantoi juga, tapi biasalah permulaan tu kadang-kadang kantoi kan, kadang-kadang kena juga kita kena istiqamah ataupun kita kena sentiasa konsisten lah kan untuk jaga kesihatan yang baik dalam keadaan isu pada ini, pandemik dan sebagainya kan. Sebab kita dalam isu krisis pada hari ini masing-masing kena gerakkan peranan masing-masing, iaitu kita lah sendiri sebagai frontliner yang kena jaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan juga rakan-rakan di sekeliling kita. Sebab apa kan, kita pun tak mengharap ataupun kita pun tak minta kan kalau di kalangan ahli-ahli kita kan keluarga kita meninggal disebabkan COVID, tapi bila dah berlaku kan memang yalah pasti akan sangat menyedihkan. So maknanya kita kena jaga kesihatan kita dan juga gaya hidup yang baik untuk anak-anak muda dan juga bukan anak muda saja, tapi seluruh masyarakat, untuk memastikan mereka berdepan dengan pandemik dalam keadaan yang berstrategi. Maknanya kita jaga kesihatan dan kita jaga pengamalan makanan kita jaga amalan kita jaga amalan kita dengan Allah SWT, supaya dari segi
penjagaan kerohanian kita, dari segi sosial kita sangat baik untuk kita sentiasa bertenaga dan juga kental berhadapan dengan krisis pandemik pada hari ini. Okey. Panjang ni soalan jawapan untuk ni kan. Tak apa, boleh ya Cik Anis kan? Tak apa kan? Itulah. Tak apa. Kita cuba tukar. Okey, jadi baik. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Encik Zaki atas kupasan yang saya rasa sangat menarik dan sangat padat lah. Padat untuk kita hadam kan malam ni. Dan betul, bila kita berhadapan dengan krisis ni, biasa benda-benda yang kita selalu buat tu terhalang, betul tak? Okay, jadi that's why lah macam Encik Zaki kata tadi, kita perlu untuk fokus kepada dasar pembangunan belia tu sendiri. Di mana macam tadi Encik Zaki kata, ada 3 benda yang kita kena fokuskan, iaitu dasar pembangunan ilmu, pembentukan sikap, adab dan akhlak, dan juga pembangunan kemahiran dan keusahawanan kan. Okay, jadi last gaya hidup yang sihat. So ada 4. Hidup sihat. Okey, ada 4 semua. Yang keempat tu penting ya, sebab benda tu merupakan cabaran lah buat kita semua musim-musim ni kan. Okay, jadi menarik sebenarnya isu yang dasar yang ketiga, kemahiran dan keusahawanan. Okay, saya kira kan bila pandemik ni berlaku, sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi, di mana berdasarkan observation saya lah, sepanjang pandemik ni ada orang yang sebelum ni dia tak pernah terfikir pun untuk berbisnes, tapi bila tiba je pandemik ni berlaku, ada yang tiba-tiba jadi bakers kan, buat bisnes, jual kek dan sebagainya. Maksudnya benda-benda tu semua merupakan satu hikmah di mana Allah nak suruh kita kembangkan lagi bakat terendam yang kita ada. Maksudnya benda-benda tu semua merupakan satu jual kek dan okey. Kalau tadi terkejut bunyi suara lain. Okey, jadi kalau tadi Cik Zaki ada peluang bisnes. Okay, saya pun nak promote juga dalam bisnes saya, tak adalah. Tak apa, tak ada masalah. Okey je. Anak muda dia kena macam tu, kreatif. Dah halalang ada platform, guna. Macam tu lah. Nak katanya kita ada inisiatif lain yang kita boleh buat. Maksudnya macam Cik Zaki tadi, kita kena keluar daripada zon selesa. Okay, jangan anggap kesusahan yang kita alami ni sebagai satu benda yang boleh menjatuhkan emosi dan spiritual kita. Maksudnya kita kena cuba untuk keluar daripada zon selesa. Jadi konklusi dia, sama-samalah kita, tak kisahlah belia muda remaja ataupun golongan-golongan legend. Legend ni kita panggil legend lah, macam baik sikit kan. Legend. Dia tak sedap kalau purba ni legend otai kan. Otai kan legend ni. Jadi sama-samalah kita keluar dari selesa, lonjakkan energi kita dan terus tingkatkan prestasi. Okey. Jadi kita akan bergerak ya kepada soalan seterusnya. Okey. Jadi kalau kita lihat bila keadaan ini berlarutan, sebab kita sendiri pun tak terjangka lah tahun 2020 ini bakal berakhir dengan sebuah norma baru. Yang mana kita tak pernah terfikir pun situasi ni akan jadi macam ni. Orang kata macam tak sempat pun kita nak sediakan payung sebelum hujan. Jadi tapi macam Encik Zaki kata tadi, tidak bermakna kita harus orang kata pasrah, kita tidak berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Okay, jadi sudah pastilah akan ada inisiatif-inisiatif lain yang boleh dilakukan, terutama para belia lah, sebab kita fokus kepada tajuk belia kan malam ni. Jadi mungkin ada inisiatif lain yang boleh dilakukan untuk kita cuba keluar daripada kemelut yang melanda ni. Jadi pada pandangan Cik Zaki sendirilah, apa peranan yang boleh dilakukan oleh belia di mana semasa dan juga pasca PKPB ni, dari segi fizikal, dari segi intelektual, emosi dan juga spiritual. Sebab saya pastilah jawapan yang bakal diberikan oleh Encik Zaki ni telah pun ditunggu-tunggulah oleh sahabat-sahabat kita yang jadi Encik Zaki boleh terangkanlah sedikit peranan tersebut. Okay, dipersilakan. Okey. Baik. Okey, terima kasih kepada Cik Anis untuk yang soalan yang kedua. Cuma kalau ada siapa-siapa yang nak respon kan, ataupun nak macam sebab tadi pun sambil-sambil tengok sebenarnya, boleh tengok respon apa semua kan.
So adalah juga, yalah ada yang maklumkan, terkesan. Memang kita tak boleh nafikan pada hari ini kan, kita tak boleh nafikan kawan-kawan kita yang sebenarnya memang kita kena rapat kan, masing-masing juga terkesan kan. Ramai anak muda pada hari ini belia-belia yang terkesan, yalah dari segi dari segi kehidupan, maksudnya dari segi kewangan seperti mana yang saya cerita tadi lah. Cumanya bagaimana kita kena rancang, sebab anak-anak muda ni dia penuh, yalah walaupun dalam keadaan penuh bersemangat, bertenaga kan, kita kena berstrategi. Maksudnya bila kita kata okey, maksudnya dalam keadaan kita berhadapan dengan isu krisis pada hari ini kan, bukan terus kita langgar je, maknanya kita kena rancang. Maksudnya kita kena ni lah, maksudnya kita kena duduk sebentar kan, dalam keadaan kita bermuhasabah, mungkin lah bermuhasabah, sebab isu COVID ni adalah hikmah kan, ada hikmahnya daripada Allah SWT kan. Dalam keadaan kita tempoh yang kita pun permulaan dengan PKP, lepas tu PKPB, lepas tu PKPD kan, maksudnya sangat panjang kan. Kenapa? Mungkin di sebalik itu ada hikmah yang Allah SWT nak berikan kepada kita kan. Okey, berkaitan dengan bagaimana kita boleh ialah anak muda dari segi peranan, kalau kita fokuskan dengan PIS lah, PIS, PIES kan, yang disebutkan oleh Cik Anis tadi. Sebenarnya dalam PIS ni sebenarnya saya pun dapat maksudnya teringat kan mentor saya, iaitu Ustaz Fazrul Ismail dalam Akademi Sinergi. Kalau tuan-tuan ataupun puan-puan mungkin pernah dengar kan, Masterpiece, dia punya buku dia ada mention 4 perkara lah, iaitu physical, P tu adalah physical, I tu adalah intellectual, E adalah emosi dan S adalah spiritual. Okey, tadi kita dah fokus berkaitan dengan secara dasarnya ataupun secara meluasnya dari segi fokus pembangunan belia tu, bagaimana apa yang perlu difokuskan. Sebenarnya dia merangkumi juga, ada juga diberi kesan juga kepada pada PIES ni dari segi fizikal kan. Contohnya macam tadi saya ada beritahu kan, bagaimana belia boleh meningkatkan dari segi potensi mereka, meningkatkan dari segi dia punya peranan mereka ketika berhadapan dengan isu pandemik ataupun isu krisis pada hari ini yang sangat-sangat besar. Bukan Malaysia saja, kita berhadapan dengan seluruh negara terkesan. P itu adalah fizikal kan, fizikal, P fizikal lah, maknanya secara luaran. Maknanya secara luaran apa yang kita nampak yang boleh kita garapkan, anak-anak muda boleh perbaiki ataupun perkemaskan ataupun merancang dari segi persiapan fizikal mereka. Contohnya macam tadilah fizikal, mungkin dari segi kalau fizikal ni kadang-kadang ialah dia melibatkan berkaitan dengan sebab ni kadang-kadang saya pun ada kawan-kawan yang share lah berkaitan dengan kereta besar, contohnya kereta besar. Ni kita hati ke hati lah kan, sebab kadang ada yang share, ada yang kongsi dengan saya bila mereka sebelum ni pakai kereta besar, tapi bila berhadapan dengan pandemik, bila berhadapan dengan isu krisis ni, mungkin kita kena downgrade. Ni kadang-kadang ikut pada perancangan masing-masing kan, bagaimana kita menyusun kita punya strategi fizikal kita. Sebab yang ni tu di antaranya lah kan, bukannya saya suruh lepas ni pergi tukar kereta lah, bukan. Maksudnya apa option yang boleh kita lakukan untuk kita perkemaskan dari segi fizikal, ataupun yang 4 perkara tu lah, fizikal, intellectual, emosi dan juga spiritual kan, dari segi fizikal. Maknanya dari segi luaran lah, dari segi luaran apa yang boleh kita rancang, apa yang boleh kita perkemaskan dari segi fizikal kita. Kalau yang berkeluarga kan, mungkin dari segi macam mana kita menyusun dari segi kewangan kan, kewangan keluarga dan sebagainya kan. Maknanya apa lagi, sebab yang ni pun memang ada dikupas dalam buku tersebut kan, yang masterpiece tu dari segi Ustaz Fazrul, dari segi inilah daripada Ustaz Fazrul sini menerangkan di antara fizikal yang boleh kita perbaiki. Okey, yang kedua adalah intellectual. Nanti kalau kita dapat idea nanti, sebab kita santai-santai kan, kalau ada siapa nak bagi idea kan, apa yang fizikal yang sesuai kepada anak muda berhadapan dengan peranan ketika berhadapan dengan pandemik, boleh kita sharing-sharing kan, tak ada masalah. Okey, I adalah intellectual kan. Intellectual ni adalah dari segi ilmu lah. Ilmu yang tadi sebenarnya kita pun dah sentuh tadi dah masa time berkaitan dengan dasar belia, iaitu kena kembangkan, kena pertingkatkan ilmu ataupun kepandaian anak-anak muda ataupun belia ketika berhadapan dengan pandemik.
Kan contohnya macam tadilah kan kita hari ni orang bercerita tentang apa IR 4.0 kan berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan IT dan sebagainya. Kawan saya kadang saya jumpa juga walaupun background dia mechanical, walaupun background dia bukan dalam IT, tapi dia cuba juga untuk belajar kan tentang IT kan, IoT, Internet of Things kan. Itu di antara peluang yang boleh kita kembangkan dari segi intelektual kan. Apa lagi anak-anak muda kan kalau ialah duduk di rumah kan yang mungkin boleh secara online tak ada masalah. Hari ni pun terlalu banyak seminar-seminar, terlalu banyak webinar-webinar yang berada di luar, yang berada dalam online untuk kita belajar benda tu. So intellectual kita kena pertingkatkan dalam segenap perkara. Contohnya dari segi ilmu duniawinya ataupun ilmu ukhrawi kan, dunia duniawi yang tadi tu lah. Contohnya dari segi kita punya background kita. Kalau kita memang dalam bidang engineering ataupun kita ni dalam bidang perguruan, so maknanya kita tingkatkan ilmu dalam bidang kerjaya kita. Kalau kita macam tadi Cik Anis apa tadi? Chemical. Chemical. Kan? So maknanya kalau chemical engineering, okay, mungkin selama ni kita attend dalam kelas tu semata-mata ialah mungkin itu adalah dia punya conceptual yang kita kena belajar. Tapi banyak sangat sebenarnya dekat luar ni ilmu-ilmu tambahan yang memang dia adalah industrial oriented. Maknanya memang di-apply dalam industri. So benda tu kita boleh ambil tambah skill kan. Kita kena tambah lagi knowledge. Okay, tu mungkin dari segi kerjaya. Kalau dari segi ilmu ukhrawi, kenalah pergi usrah kan. Pergilah kuliah-kuliah agama. Kalau hari ni mungkin kalau kita tak boleh nak pergi ke secara fizikal pergi ke masjid, boleh. Hari ni terlalu banyak masjid-masjid buat online. Betul tak? Buat online kuliah, banyak masjid-masjid buat online. So, gunakan peluang untuk kita tambah lagi kita punya ilmu kita dalam bidang agama. Dan itu yang anak muda dia kena mantapkan di antara perkara-perkara tersebut. Dan juga seterusnya adalah E. Itu apa? Ia adalah emosi. Ni kadang-kadang kita dalam pandemik ni kan, bila krisis ni kan emosi kita tak stabil kan. Kadang-kadang kita nak marah je orang. Kadang-kadang kita dalam keluarga ni asyik nak kutuk je orang kan. Sebab ialah dalam keadaan tekanan. Satunya macam tadilah, bila kewangan tak mencukupi, kewangan kita tak cukup, kita berhutang dan sebagainya, emosi kita tak stabil kan. Bagaimana kita kena uruskan emosi kita. Macam tadilah kan, Islam pun dah ajar kan, bila kita marah kan apa yang kita kena buat, kita kena ambil wuduk kan. Kalau ada kesempatan boleh tunaikan solat. Maknanya kita minta kepada Allah dalam keadaan satu emosi tadi. Yang kedua boleh kita minta tentang dalam keadaan cabaran pada hari ini, pandemik, maka kita minta dikeluarkan daripada kemelut COVID-19 yang memberi satu kesan yang sangat negatif kepada kita. Sebab kita nak menjadi orang yang hebat, kita nak jadi orang yang positif, kita nak jadi orang yang sentiasa progresif. So kita minta kepada Allah supaya dihindarkan daripada benda-benda tersebut untuk mengelakkan daripada emosi kita terganggu kan. Sebab banyak yang ni pun saya pun sebab bila kita terlibat dengan NGO, kadang-kadang kita dihidangkan dengan fakta-fakta yang memang berlaku depan mata kita. Contoh macam tadilah saya maklumkan, bila kita terlibat dengan MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, memang dibentangkan data-data berkaitan dengan masalah keluarga yang berlaku semasa pandemik kan. Berapa ramai keluarga yang bercerai kan, berapa ramai yang anak-anak yang terabai baru-baru ni. Ni untuk makluman lah moderator dan juga pendengar. Allahu Akbar, benda yang kita tak jangka. Saya sebenarnya adalah satu komuniti di Puchong, sebab sebenarnya ada satu rumah dekat Puchong. Dalam tu ada grup. Baru-baru ni tadi baru dikongsikan, kalau tak salah saya waktu maghrib seorang bapa menikam membunuh anak dia. Anak dia kalau tak salah umur lebih kurang dalam 3 tahun, 4 tahun. Tapi tak tahu gambar tu dia tunjuk, saya pun tak sanggup nak tengok lah. Bapa tu memang dah kena tangkap dah dengan polis. So hari ni kita tengok krisis yang berlaku tu bukan semata-mata krisis pandemik tu, tapi menyebabkan pembangunan insaniah tu. Maksudnya bila menyebabkan itu cabaran kita kan, masalahnya menyebabkan itulah emosi tak stabil kan. Mungkin disebabkan
masalah keluarga ke ataupun masalah kerjaya dan sebagainya, tekanan, dan menyebabkan bila tekanan habis kan, anak-anak menjadi mangsa, isteri menjadi mangsa, keluarga menjadi mangsa. So perkara inilah perlu kita keluar kan, kita keluar daripada ujian tersebut, dan Islam pun sebenarnya dah bagi satu jalan yang sangat cantik kan. Islam dah jadi jalankan dah apa tu, dah lorongkan dengan keadaan yang kita perlu bersabar, kita kena bersolat kan. Dengan perkara-perkara itulah yang akan mengeluarkan kita daripada jalan-jalan bisikan syaitan. Sebab kita tahu kan, syaitan ni adalah musuh yang utama pada kita kan. Bagaimana Allah menguji kita kan, dia hantar kata syaitan-syaitan ni ataupun iblis untuk menyesatkan kita. Tapi kalau kita iman kita yang kuat, dalam keadaan iman kita, pemantapan takwa kita, hati kita kuat, tambah lagi belia kan, tambah lagi belia. Sebab belia ni, kenapa kita cerita tentang belia, sebab apa? Belia ni banyak sangat ujian kan, banyak sangat ujian, bercintanya kan, yalah, kadang berjumpa dengan yang bukan mahramnya. So kat situ yang kita kena jaga, supaya kita berhadapan pandemik ni dalam keadaan kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dalam keadaan kita bersedia dari segi iman kita, dari segi hati kita, dari segi amalan kita dan sebagainya. So emosi ni memang sangat-sangat kena kontrol, kita kena kawal dan sebagainya. Sebab saya pun ada ikuti juga sesi LPPKN. LPPKN ni di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan juga Keluarga yang disampaikan oleh YB Zailah sendiri, tentang data-data tentang masalah-masalah yang berlaku. Dan bila pandemik, bila PKP je masalah kan. Yelah, keluarga maknanya sebelum ni kan dia selalu keluar kan, contoh macam bapak lah kan, ayahnya kan selalu keluar jumpa dengan kawan-kawan. Tapi bila dah PKP kena duduk kat rumah. So kat situ berlakunya ada isu-isu yang melibatkan masalah rumah tangga dan sebagainya. So itu rumah tangga maknanya yang besar kan. Cuma yang kalau belia-belia, mereka pun berhadapan kan, dengan emosi-emosi yang kurang stabil kan. So bagaimana kena keluar daripada ujian tersebut? Rujuklah guru-guru, asatizah yang kita boleh jadikan sebagai rujukan kan, panduan dan sebagainya. Bagaimana kita nak keluarkan daripada hati yang tak tenang? Apa yang kita kena buat? Kan kita kena solat, kita kena memaafkan orang, kita kena apa? Kita kena sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Dan yang terakhir sekali adalah S, spiritual. Spiritual ni yang ni pun selalu kita dengar kan, dalam keadaan pandemik ni kan, bila berlakunya krisis, masjid-masjid kan, jabatan-jabatan agama pun syorkan untuk kita sentiasa mengamalkan doa-doa kan, doa-doa yang sering kali kita baca kan, di antaranya auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyidil asqam. Ni pun selalu untuk kita baca supaya dihindarkan daripada penyakit-penyakit berjangkit kan. Benda ni kita kena amalkan. Spiritual, yalah, doa, baca Al-Quran, kita menuntut ilmu, kita tingkatkan amalan kita, kita kena hindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dosa dan sebagainya. So saya tegur pada diri saya dan juga mungkin boleh maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti kita forum ataupun sesi pada malam ni, supaya kita dapat tingkatkan lagi spiritual kita, dari segi kerohanian kita, dalaman kita, agar kita berhadapan pandemik ataupun situasi krisis pada hari ini dalam keadaan kita kuat. Bukan semata-mata kita nampak kuat di luar, tapi sebenarnya yang paling utama adalah kuat di dalam. Bila mana kita kuat di dalam, itu yang paling utama. Sebab apa? Ada satu istilah dia apa, in to out. Maksudnya bila mana dalam kita kuat, dia akan menghasilkan satu energi. Maksudnya dia bukanlah energi, maknanya satu kekuatan untuk kita bergerak kepada lebih baik kan. Contohnya kalau dalam hati tu kan, dalam hadis Nabi pun ada kata kan, bila mana baiknya segumpal darah itu, maka baiklah keseluruhan anggota kita, tindakan kita, akhlak kita dan sebagainya. Tapi bila buruknya segumpal benda itu dalam badan kita, maka rosaklah segala-galanya dari segi tindakan kita, perilaku kita, percakapan kita. Dan sesungguhnya gumpalan darah itu adalah merupakan hati. So kalau hati kita tak elok, hati kita rosak, hati kita bermasalah, hati kita tak memaafkan orang lain, hati kita sentiasa bersangka buruk dengan orang lain, hati kita ni sentiasa mencari kesalahan orang. Kadang-kadang kita ni suka kan, orang tu punya banyaklah kebaikan, banyak kebaikan yang dibuat, tapi kadang-kadang kejahatan yang sikit itulah itu yang dia cari. Dalam kejahatan itulah dicanang-canang, akhirnya menyebabkan rosak kan, rosak dari segi perhubungan,
silaturahim dan sebagainya. So spiritual perlu kita kuatkan, maknanya dengan kuatnya iman kita, kuatnya kita punya spiritual, insya-Allah kita akan keluar dalam keadaan yang bersemangat. Contohnya tadi seperti mana yang Cik Ani cakap, kita pun bakal untuk menghabisi tahun 2020. So kita akan masuk ke dengan tahun baru. So pastinya dengan tahun baru kita akan bina matlamat, kita akan bina perancangan yang baru. So dengan perancangan baru ni lah kita kena ada satu perancangan yang tersusun kan, perancangan yang lebih baik untuk memastikan berhadapan kita pada tahun 2021 walaupun kita masih lagi berhadapan dengan krisis, tapi kita dah ada pengalaman. Maknanya kita dah ada pengajaran dah kita yang sebelum-sebelum ni. So maknanya apa yang strategi yang perlu kita perkemaskan. Ni yang strategi yang selalu saya buat lah, maksudnya dengan kawan-kawan kan, dengan ahli keluarga kan, apa yang perlu kita buat dan kita kena analyse. Contoh macam sebelum ni dari segi amalan mungkin kurang. So apa yang kita kena buat? Tu yang selalunya dalam pengamalan apa yang selalu kita buat adalah mutabah amal kan. Amalan-amalan yang boleh meningkatkan lagi dari segi kebaikan kita dan juga kerohanian kita. Okay, terima kasih. Dah sejam baru soalan kedua. Dah sejam dah. Okay, syok sangat cerita ni. Okay, jadi baik, Alhamdulillah, itu dia perkongsian daripada panel kita. Okay, dan berdasarkan kalau kita tengok perkataan peranan itu sendiri merupakan satu perkataan yang besar lah. Dan apabila Encik Zaki dah mula memperincikannya mengikut 4 kategori ni, iaitu peace kan. Peace, physical, intellectual, emosi and juga spiritual. Jadi bila kita dah fokuskan kepada 4 perkara ni, kita boleh nampak dengan jelas lah apa sebenarnya peranan kita ni mengikut 4 perkara ni. Jadi macam tadi Encik Zaki kata kalau dari segi fizikal, dari segi luaran lah, di mana kita dalam kita menghadapi situasi ni kita kena buat ikut kemampuan kita lah. Orang kata kita kena berpada-pada ikut apa yang kita mampu. Lepas tu dari segi intelektual ni kita kena pertingkatkan ilmu dan juga ilmu dan juga dari segi kerjaya kita dan sebagainya. Lepas tu dari segi emosi pula kita kena balik kepada fitrah kita, di mana kita kena ingatlah segalanya datang dari Allah kan. Jadi kita kena gunakanlah peluang yang ada ni untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Okay, dan yang last sekali adalah spiritual. Maksudnya kita kena tingkatkan dari segi amalan dan sebagainya. Okay, kalau mungkin sebelum ni kita macam tak ada masa, maksudnya macam masa tu limited sebab kita pagi kalau orang berkejaya lah, pagi pergi kerja balik office hour kan, maksudnya masa tu limited. Jadi kalau macam sekarang bagi yang work from home ataupun yang masih lagi tercari-cari orang panggil kerjaya, maksudnya boleh gunakan masa yang ada ni untuk kita belajar benda baru. Macam tak ada alasan lah untuk kita kata kita tak sempat nak cari ilmu dan sebagainya. Sebab macam Cik Zaki kata tadi, ilmu sekarang ni boleh dapat macam jari je kan. Tekan je kita nak apa, memang semua keluar kan. So macam kita lah kena pandai uruskan masa kita kan. Strategi tu penting. Jadi Setuju. Jadi kesimpulan untuk soalan kedua ni, kita kena ingatlah bahawa hadiah dari Allah tu datang dalam 2 bentuk, di mana kesusahan dan juga kegembiraan. Dan bila Allah datangkan kesusahan tu, kita kena ingatlah bahawa mungkin kesusahan itu adalah salah satu cara untuk kita nak tambahkan keimanan kita, ataupun yang kedua adalah peringatan Allah kepada kita. Okay, jadi kita sama-sama lah kita doakanlah supaya krisis yang kita ada ni ataupun ujian yang Allah turunkan kepada kita ni adalah salah satu cara untuk kita tambahkan keimanan kita dan dekatkan diri kita kepada Allah. Okay, insyaAllah. Okay, jadi kita dah live selama sejam. Okay, kita boleh teruskan ya dengan soalan terakhir. InsyaAllah ini soalan terakhir. Okay, boleh ya? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay, boleh, insyaAllah. Masih bersemangat lagi. Okay. Jadi para penonton sekalian harap bersemangatlah seperti kita punya panel ya. Okay. Jadi berdasarkan 2 soalan ataupun isu yang telah pun dikupas oleh Encik Zaki sebentar tadi. Okay, bagaimana pula keperluan belia pada hari ini dalam bidang kesukarelawan? Sebab kalau kita tengok kan, bila berlakunya pandemik ini ataupun sebelum-sebelum ni pun memang sudah ada badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO yang ditubuhkan bagi melaksanakan misi-misi kebajikan dan juga kemasyarakatan. Okay. Dan seperti yang KS Pro sendiri pun ada bawa misi dan visi ni kan. Okay, jadi untuk melaksanakan misi-misi ni sudah tentu kita memerlukan kudrat orang-orang yang muda untuk turun kepada masyarakat, bantu masyarakat, okay, dan sebagainya.
Jadi sukalah kiranya Encik Zaki boleh berkongsilah serba sedikit mengenai keperluan belia dalam membawa misi dan dalam bidang kesukarelawan. Okey, so terima kasih kepada Cik Anis untuk soalan yang ketiga berkaitan dengan kesukarelawanan. Selalu kalau dekat luar ni, selalunya lah orang akan gunakan volunteer ataupun volunteerism. So yang tu dalam bidang sukarelawan. Sebab kita hari ni kita berbincang ataupun kita bercakap atas platform NGO, Kelab Sahabat Profesional. Tentang bagaimana tadi daripada permulaan soalan yang pertama sehinggalah soalan yang kedua membawa kepada soalan yang ketiga, dia ada perkaitan. Sebab apa? Kalau sebagai seorang belia yang bersiap siaga, maknanya seorang belia yang memang dia macam tadi saya share, kalau belia yang tak bersedia ataupun anak muda yang memang dia merasakan bahawa satu bebanan yang berlaku apabila pandemik berlaku, dia akan menyebabkan dia punya semangat dia akan kurang ataupun dia punya keinginan dia untuk bergerak kerja akan menjadi rendah. Tapi cumanya kita tekankan tentang dasar ataupun tentang isu berkaitan dengan apa yang perlu jadi kepada anak muda adalah mereka kena keluar. So bila dia keluar, maksudnya bukanlah keluar rumah bukan. Mungkin kalau hari ni dah boleh dah keluar rumah, tak ada masalah kan. Cumanya keluar daripada kepompong, dia merasakan dia tu lemah, merasakan dia tu kurang berguna dan sebagainya. Maknanya perlu dilibatkan dalam kerja-kerja sukarelawan. Sebab apa? Tadi saya dapat juga info daripada, yang ni pun saya ada cari juga dekat laman web, pengesahan daripada Majlis Belia Negara. Kalau untuk makluman tuan-tuan dan juga perempuan, di Malaysia ni kita ada badan-badan ataupun jabatan-jabatan yang menguruskan belia-belia. Macam untuk makluman, KXPRO ni kita berdaftar dengan ROS kan, Registry of Society, maknanya dia adalah kelab ataupun persatuan. Tapi kalau untuk belia ni dia ada juga khusus ROY kan, Registry of Youth ataupun belia. Itu lebih khusus. Cumanya kita pun sebenarnya KXPRO pun kita pun bergerak lebih kurang juga, maknanya kita pun fokus pada belia. Cumanya nak maklumkan dari segi penglibatan anak muda pada hari ini, penglibatan remaja-remaja pada hari ini ketika pandemik berlaku. Ni pun di antara beberapa fakta ataupun beberapa respon yang telah diberikan oleh Majlis Belia Malaysia, iaitu banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh NGO-NGO pada hari ini yang melibatkan pandemik, yang melibatkan bantuan kebajikan, yang melibatkan bantuan sosial dan sebagainya. Ramai anak muda yang terlibat. Cumanya bagaimana kita nak maksimumkan. Sebab apa? Ada satu data yang ni saya pun dapat juga daripada Wikipedia berkaitan dengan populasi remaja ataupun belia berumur antara 15 hingga 30, iaitu seramai 99.2 juta yang mewakili 27.8% daripada keseluruhan 32.6 juta. Maknanya jumlah yang sangat besar kan. Tu yang kenapa hari ni belia ataupun anak-anak muda kena aktif, maksudnya dia kena berjiwa besar, kena terlibat dengan masyarakat. Sebab apa? Kalau kita lihat kan, ada kata-kata kan, kalau tak salah hadis Nabi kan, ataupun ada kata para sahabat yang bagaimana untuk kita melihat kepimpinan akan datang, maka lihatlah remaja pada hari ini. Yang tu apa Cik Anis? Perasan tak? Kalau ada siapa-siapa kawan-kawan yang maklum, boleh share dalam mesej kita punya forum kita ni, kalau ada siapa yang tahu. Tapi kita dapat tahu bagaimana kepimpinan akan datang, maka dia akan melihat, dia akan merujuk kepada kepimpinan remaja pada hari ini. So tuan-tuan dan perempuan sekalian kan, kalau kita lihat pada hari ini, cabaran-cabaran kepada remaja-remaja kita, kepada belia-belia kita, dia bercampur aduk. Ada yang okey, ada yang tak okey. Kan? Ada yang bermasalah, ada yang tak bermasalah. So bagaimana kita nak pastikan biar anak-anak muda yang ada pada hari ini, yang bersama dengan kita pada hari ini, yang duduk dengan kita pada hari ini, yang populasinya adalah 9.6 juta. Maknanya mereka-mereka inilah yang akan menentukan kan, menentukan dari segi kepimpinan akan datang bagaimana. Adakah mereka ni orang yang yang memilih, hari ni kan terlalu banyak ism kan, dari segi kepimpinannya bagaimana kan, LGBT dan sebagainya kan, Islamik yang bagaimana. So perlu kita bentuk minda anak-anak muda pada hari ini, remaja-remaja pada hari ini, belia-belia pada hari ini, bersama dengan
dengan pihak-pihak yang memperjuangkan ataupun yang menggerakkan perjuangan dari segi akidahnya, perjuangan dari segi sosial dan sebagainya. Benda yang perlu diperjelaskan. Sebab apa? Masalah bila anak muda tak terlibat dengan sukarelawan ataupun tak terlibat bersama dengan masyarakat, aktivisme masyarakat, dia akhirnya ada lompong. Dia ada lompong. Bila masyarakat yang pada hari ini, bila masyarakat pada hari ini yang perlu disantuni, kan, kita ada NGO sebagai platform, tapi anak muda bila dia tak terlibat ataupun dia tak aktif, akhirnya ada gap besar di antara masyarakat yang memerlukan anak-anak muda pada hari ini. Sebab apa? Platform hari ini sangat besar. Banyak sebenarnya, bukanlah semata-mata NGO, bukanlah semata-mata ROI ataupun belia-belia ni. Masjid-masjid pun ada, kan? Surau-surau pun ada. Hari ni terlalu banyak masjid-masjid dan juga surau yang meraihkan anak-anak muda, kan? Macam saya pernah pergi dekat masjid mana, dia ada macam-macam, pingpong ada, dia ada snooker, siap snooker tu. Tapi kadang-kadang snooker ni mungkin dari segi kadang orang kata dia game yang melalaikan, tapi cumanya kita nak tarik minat anak muda, tapi waktu time solat kita solat, kan? Maksudnya dia meraihkan pandangan anak muda, dia meraihkan keinginan anak muda yang nakkan kepada keseronokan, kan? Kadang-kadang hari ni ramai, banyak kan masjid ada wifi, kan? So itu pun dia antara penarik-penarik, kan? Untuk mereka biar terlibat dulu dengan masyarakat. Bila dia dah seronok dengan masyarakat, dia rasa dah sebati dengan masyarakat, akhirnya dia akan terlibat dengan NGO, dia akan terlibat dengan sukarelawan. Seperti mana yang saya tadi sharekan tadi, dalam KEXPRO kita pun sendiri sebenarnya ramai juga di kalangan kita ni yang adalah belia-belia yang bergraduan, maknanya baru habis belajar dan terus terlibat dalam KEXPRO. Ada aktiviti-aktiviti yang mereka terlibat sama supaya dapat merasai bagaimana kesusahan masyarakat. Saya nak share sikit lah, mungkin tadi Cik Anis tak sebut. Sebenarnya baru-baru ni, pada Ogos baru-baru ni, lepas daripada PKPD kalau tak salah yang kita tak boleh nak keluar, tiba-tiba kerajaan umumkan boleh keluar. Maksudnya boleh kita buat aktiviti. Time tu KEXPRO terus kita grab peluang dengan JAKOA dan sebagainya, dengan diketuai oleh kita punya otai dalam KEXPRO kebajikan, iaitu Saudara Lutfi. Dia yang uruskan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, dan juga ramai anak-anak muda yang bersama dengan KEXPRO yang terlibat. Lebih kurang dalam 20 orang kalau tak salah saya. Kita pergi ke Pos Lemoy, Pahang. Bayangkan Cik Anis, kalau Cik Anis tak pernah masuk lah Pos Lemoy ni, dia kalau ikutkan laluan biasa dia lebih kurang dalam laluan biasa dalam 40, dia jarak dia berapa kilo je, tak dalam berapa tak salah saya dalam berapa kilo, 20 kilo. Tapi disebabkan off-road. Off-road ni maknanya kita kena jalan ikut bukit-bukit bakau tu, kan. Maknanya hampir lebih kurang 1 jam lebih. Kita masuk ke perkampungan orang asli. Perkampungan asli yang bercampur, adanya Islam, adanya belum Islam. So kita masuk, kita santuni mereka, kan, dalam keadaan anak-anak tak berpakaian, hingus-hingus meleleh, kan. So bila anak-anak muda ni terlibat, dia rasa seronok sebab apa? Dia dapat bersama dengan masyarakat. Apa yang berlaku sebenarnya pada masyarakat? Dia memang dia duduk dengan masyarakat dekat bandar. Dia nampak dekat bandar apa yang berlaku. Tapi dia tak nampak yang dekat perkampungan orang asli, kan. So bila kita duduk dengan mereka, dia dapat membina satu jiwa yang kental, kan. Bagaimana anak-anak muda dia satu, ilmu kena ada lah, memang ilmu kena ada. Sebab ilmu insyaAllah lah, kan, kita pergi sekolah, kita pergi universiti, kita belajar ambil sijil dan sebagainya. Tapi dia bagaimana nak membina karakter atau nak membina dia punya jati diri. Benda tu lah. Kita duduk dengan masyarakat, libat dengan masyarakat yang susah. Kalau tak salah saya, ketika saya belajar dulu, kan, sama-sama belajar dulu, kan, dengan terlibat dengan PMI, Persatuan Mahasiswa Islam, kita ada program yang khidmat masyarakat, kan, duduk dengan orang kampung, kan, orang kampung bantu kita. So itu adalah merupakan peluang yang sangat besar yang anak-anak muda, belia-belia tempatan ni, belia-belia yang bersama dengan kita, perlu libatkan diri sebagai sukarelawan, supaya bila mereka berhadapan dengan masyarakat yang sebenar, diorang ada satu pengalaman yang diorang terasa macam kekok. Sebab hari ni kadang-kadang bila kita dah biasa duduk dengan jelah seronok, kan, duduk kat rumah, kan, serba-serbi lengkap, kan. Tapi bila kita berhadapan dengan satu krisis, macam inilah kita relate dengan krisis, kita relate dengan pandemik, kan. Tu yang bila jati diri dia tak kuat, kan. Sebab apa? Bila tak dibiasakan dengan tarbiyah. Ni maksudnya kita nak cerita ayatnya tarbiyah, kan, iaitu pembinaan dari segi luar dan dalam, kan. Maknanya pembinaan insaniah kita yang mantap, iaitu
kita melalui ujian-ujian yang Allah SWT telah berikan. Kalau benda tu mungkin kita rasa yalah secara tak, orang kata secara tak langsung, maknanya kita kena cari kan. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak mencabar diri dia, okey dia pergilah, dia pergi terlibat dengan apa tu program orang asli kan, supaya dia dapat rasa. Bila dia dapat rasa bagaimana susahnya orang asli, akhirnya dia membina jati diri dia untuk lebih kuat kalau dia berhadapan dengan krisis ataupun dia berhadapan dengan cabaran dan ujian yang mungkin selama dia tak pernah rasa. So bila dia join, akhirnya dia dapat rapat di antara masyarakat, dan daripada gap itulah akhirnya dia semakin mengecil dan anak-anak muda dia akan bersama dengan masyarakat, dan kesannya dari segi masalah-masalah sosial, dari segi masalah-masalah akidah yang berlaku pada hari ini, masalah dari segi rumah tangga kan, mungkin kalau daripada kalangan keluarga yang bermasalah, akhirnya dia ada jati diri yang kuat. So dia boleh hadapi benda tu dengan jiwa yang kuat, jiwa yang kental, dan menyebabkan ataupun kesannya dia menjadi seorang belia yang kuat, belia yang kental walaupun berhadapan dengan isu pandemik yang boleh menggugah diri dia. Mungkin kadang-kadang yalah dia boleh jadi down ataupun dia boleh emosinya kacau dan sebagainya. Tapi bila dia dapat terlibat diri dalam sukarelawan, dia dapat involve, sebab dalam sukarelawan ni dia kita sangat terhad kan. Contohnya kalau dalam satu program mungkin kita libatkan 5 orang, maknanya 5 orang ni kena berfungsi. Dia bukan just sleeping partner, maknanya 5 orang ni semua ada peranan masing-masing. So kat situlah kita dapat tingkatkan potensi masing-masing anak-anak muda, belia-belia tempatan ni ataupun belia-belia semua seluruh negara kan, bila dapat dilibatkan dengan sukarelawan ataupun dengan program yang boleh membina dia punya kepercayaan diri kan, boleh membina dia punya dari segi jati diri dia, dan dia akan kuat dan dia boleh berhadapan dengan segala ujian apa pun yang datang. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih Encik Zaki. Okey, berdasarkan apa yang telah diterangkanlah oleh Encik Zaki, berdasarkan apa peranan belia dalam misi kesukarelawan ni, ada satu poin yang saya rasa macam menariklah perhatian saya, di mana kalau belia tak terlibat dengan NGO ni macam ada lompong kan Encik Zaki kata tadi kan. Sebab kenapa bagi saya, sebab belia ni dia ada apa orang panggil idea-idea yang fresh. Maksudnya kita tak nafikan the legends tu adalah memang legends lah, maksudnya memang diorang dah ada satu pemikiran yang memang mantap lah. Tapi bila adanya belia dalam sesebuah NGO tu, dia akan membawa kepada satu idea yang fresh. Jadi that's why lah pentingnya kenapa belia ni perlu ada dalam NGO. Yang tu mungkin pendapat saya lah. Lepas tu macam Cik Zahid kata tadi kan, kenapa penting nak libatkan anak muda dalam masyarakat ni, sebab dia akan apabila belia tu, apabila anak muda tu menyertai misi kebajikan, dia akan berada bersama masyarakat, betul tak? Sebab kita nak buat misi ni, kita akan pergi kepada golongan yang susah kan, kita tak buat misi kepada golongan yang dah senang kan. Okey. Jadi bila kan. Jadi bila dah macam tu, maksudnya mereka dah cuba untuk bergaul dengan masyarakat yang susah ni, di situ akan membawa kepada pembentukan karakter. Encik Zahid kata tadi kan, pembentukan karakter tu penting lah dalam pembinaan belia ni, sebab nanti bila terbentuknya karakter yang sempurna itu, barulah kita dapat mencapai misi kita, iaitu misi yang ditekankan oleh kerajaan lah, maksudnya belia harapan bangsa dan negara kan. Dan InsyaAllah lah, sebabnya para anak muda ni lah yang akan menggantikan tempat-tempat legend nanti untuk membina sebuah negara tu. Okay, jadi apabila berakhirnya soalan yang ketiga tu, maka saya kira habislah slot kita untuk pada malam ni, dan kita tengok masa pun seakan mencemburui kita lah. Okay. Jadi ada sebarang persoalan tak di komen, sebab saya tak boleh tengok di komen. Okey, kalau ada soalan apa, boleh santai-santai kalau nak ni kan. Kalau tak ada soalan pun tak apa, saja je kan. Kalau kita mungkin ada yang dalam ni mungkin masih baru, kalau nak tonjolkan diri kan, siapa anda, daripada mana kan, boleh komen kan. Terima kasih yang mengikuti kita. InsyaAllah untuk makluman juga, Cik Anis dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton, InsyaAllah kalau tak ada aral melintang, kita akan cubakan konsistenkan program ini, maknanya forum kita ni secara santai,
program dia boleh jadi webinar ke ataupun ikutlah pada kesesuaian. Cumanya kita akan perbagaikan dari segi penyampai. Sebab untuk makluman semua dalam KS Pro dan juga ahli-ahli yang kita boleh dapatkan daripada ialah kepakaran yang berbeza-beza, yang berbagai. So mungkin nanti kita akan pelbagaikan dari segi topik dan mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk mungkin support lah untuk sokong program-program yang dianjurkan oleh KS Pro. Mungkin boleh terlibat, boleh join, boleh share, komen, like dan sebagainya untuk sama-sama kita bagi satu manfaat lah. Bukan semata-mata pada KS Pro. Sebenarnya KS Pro ni buat untuk kita nak sampaikan kepada orang yang berada di luar. Dan juga saya nak kongsi sikit kalau perasan dekat topik yang bawah ni dekat apa? Dekat banner nama dia banner Okey, dekat banner ni ada bawah ni ada tulis rayuan dana sumbangan Back to School sesi 2021. Okey, ni di antara program yang terdekat iaitu KS Pro kita anjurkan bersama dengan Pensel Pertubuhan Sahabat Pendidik Islam Selangor untuk kita anjurkan program bantuan Back to School kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Tambah lagi pada hari ini isu pandemik ni ramai sebenarnya kan. Sebab dalam sesama pun sebenarnya saya pun di antara salah seorang ahli lembaga lah sekolah swasta kan. So memang sangat-sangat terkesan. Ada yang parent tak mampu nak bayar disebabkan terkesan pandemik ni menyebabkan yuran anak dia ada yang tertunggak dan sebagainya. So daripada situlah kita nak cuba bantu mereka supaya keluar daripada masalah ini, iaitu bantuan yang kita berikan adalah bantuan back to school, peralatan persekolahan dan juga adalah bantuan dana. So boleh berhubung dengan saudara Faizuddin. Nanti kalau perasan tu boleh tengok dekat situ ada nombor dia. So minta jasa baik untuk sama-sama kita WhatsApp. WhatsApp ni maknanya boleh berhubung lah terus, bertanya bagaimana kaedah nak menyumbang dan sebagainya. Cumanya untuk akan datang kita akan cuba perbaiki lagi dari segi dari segi kaedah penyumbangan. Sebab sekarang ni pun kita mudah-mudah dengan online dan sebagainya. Tapi cuma kali ni dia agak konvensional, dia agak ni lah. Ni boleh tengok tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian boleh tengok ni poster dia kan, back to school boleh sumbangkan kepada atas nama Pertubuhan Sahabat Pendidik Islam Selangor. Sebab apa? Kelab sahabat profesional kita bekerjasama dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan bagi sumbangan kepada Pertubuhan Sahabat Pendidik Islam Selangor ni, tuan-tuan dan puan-puan layak untuk dapatkan resit pelepasan cukai LHDN. Ni menariknya. So tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya maklumkan, siapa yang bagi sumbangan yang berkehendak ataupun yang inginkan resit pelepasan cukai, boleh lakukan. So boleh WhatsApp kepada saudara Faizuddin dekat nombor yang tertera di bawah. So kita sasarkan iaitu kita dapat kumpul sebanyak 50,000, iaitu kita nak target ataupun bantuan ni kepada 200 penerima dengan seorang penerima iaitu sebanyak RM250. So kita mengharapkan 50,000 bantuan dana daripada tuan-tuan dan puan, dan kita akan tawarkan resit pelepasan cukai LHDN. So sila berhubung dengan Tuan Saudara Faizuddin pada nombor yang tertera. Okey, itu pemakluman yang untuk ni lah, untuk sementara ni. InsyaAllah daripada masa ke semasa kita akan sentiasa update lah page KS Pro, Kelab Sahabat Profesional, untuk tunjukkan apa aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan. Dan insyaAllah kalau tak ada aral melintang juga, minggu depan kita akan ada juga sesi online, perkongsian secara online, dan kita akan tampilkan seorang yang memang hebat, yang memang dah bergelumang dalam kerja-kerja sukarelawanan ni. Cuma mungkin dari segi perkongsian tu berbeza sebab dia lebih pada medik. Cumanya hari ni kan kita berhadapan dengan isu pandemik dan sebagainya. Mungkin kat situ kita boleh dapatkan info-info yang lebih menarik, dan juga kita syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ataupun yang bersama dengan kita pada hari ini untuk boleh join lah untuk minggu hadapan, insyaAllah. Okey, itu saja sedikit perkongsian daripada Kelab Sahabat Profesional. Okey, saya kembalikan kepada Cik Anis. Okey. Jadi baik, ya, itu sedikit sebanyak perkongsian daripada Encik Zaki untuk Kelab Sahabat Profesional. Jadi saya kira tiada persoalannya untuk malam ni. Okey, dan jika ada persoalan-persoalan yang terpendam tu, bolehlah jangan segan-segan untuk bertanya soalan ni. Mungkin kalau bukan di platform ni pun di platform-platform lain.
dan mungkin juga boleh selalulah layari page Kelab Sahabat Profesional untuk mengetahui lah perkembangan semasa dan untuk mengetahui aktiviti-aktiviti yang yang akan dijalankan seperti mana yang diberitahu oleh Encik Zaki sebentar tadi. Jadi sebelum kita mengakhirkan slot kita pada malam ni, mungkinlah sedikit kata-kata penutup ataupun penggulungan daripada Encik Zaki sendiri untuk sahabat-sahabat yang menonton kita pada malam ni. Inilah sedikit. Okey, Alhamdulillah kita pun dah berada di penghujung rancangan online kita pada hari ini. So insyaAllah moga-moga kami mengharapkan sokongan dan dokongan tuan-tuan dan puan sama ada di kalangan daripada ahli KS Pro dan juga warga-warga peminat. Sebab follower kan, follower ni pengikut KS Pro, Kelab Sahabat Profesional. Kita ramaikan, kita sebar luaskan supaya manfaat program ni dapat disampaikan kepada lebih luas, maknanya masyarakat di luar. Okey, apa yang boleh saya konklusikan ataupun dapat kita rumuskan untuk program kita pada malam ini, iaitu dari segi bagaimana belia perlu bersedia berhadapan dengan cabaran dan ujian yang bukan semata-mata hanya pandemik, tapi banyak lagi isu-isu yang mungkin pada masa yang mendatang yang kita pun tak jangka. Satu istilah yang saya pun ada teringat mentor saya dia maklumkan, dia cakap peluang itu dia akan datang ketika mana kita tidak bersedia. Boleh tangkap tak ayat tu? Peluang dia akan datang ketika mana kita tidak bersedia. Maksudnya yalah, kita tak bersedia kan, peluang ni pun dia bukannya datang selalu, dia akan datang kadang sekali je dalam kehidupan kita. So bagaimana kita ambil keputusan, bagaimana kita mengambil peluang daripada peluang yang datang kepada kita untuk kita menjadi lebih hebat, untuk menjadi lebih berkeyakinan ataupun untuk menjadi lebih terkehadapan. Contohnya macam tadilah dalam isu pandemik pada hari ini, ini contohnya lah KS Pro lah. KS Pro, peluang dia apa? Peluang dia adalah kita perlu memperbanyakkan program secara online supaya masyarakat dapat manfaat daripada program KS Pro. So itu cabaran, peluang yang kita kena dapat. Bila peluang kita dapat, maknanya kat situlah kita boleh wawarkan, kita boleh berjumpa dengan masyarakat-masyarakat yang lain dalam online kan. Daripada langsung kita tak buat, daripada langsung kita tak online, akhirnya kita pun tak tahu potensi apa yang kita ada. So maknanya gunakan peluang yang datang kan, maksudnya yang datang dalam keadaan sekali saja ataupun datang jarang-jarang di kehidupan kita ketika mana kita tak bersedia. Memang tak bersedia pun ni kan, bila isu pandemik kan, bila pandemik siapa yang bersedia? Semua tak bersedia. Tapi sebenarnya di sebalik itu ada peluang-peluang lain yang boleh kita grab untuk kita bina keyakinan kita, untuk kita bina kefahaman kita, untuk kita bina ilmu kita, untuk akan datang kita menjadi seorang insan yang bersedia berhadapan dengan segala ujian dan juga cabaran. Tu yang penting dekat sini. Belia dia kena kental. Sebab apa belia ni ataupun anak muda ni agak-agak fragile. Dia memang agak rapuh kan. Dalam keadaan macam tadi kata dia mencari sesuatu dalam kehidupan, mencari sesuatu benda yang baru. So kalau kita anak-anak muda ni, belia ni dapat pegang sesuatu benda kan, tadi di antara keyakinan ataupun dia dapat pegang apa yang dia percaya kan. Percaya ni kita sangat jelas dalam Islam, kita percaya pada kan Al-Quran, Sunnah, kita percaya pada Allah kan, kita yakin pada Allah kan, kita beriman kepada Allah dan juga Rasul. Bila kita berpegang kepada itu, insya-Allah segala ujian-ujian sekalipun dia mendatang pun kita boleh tangkis dengan mudah. So anak-anak muda pada hari ini kena kuat, sebab kami di antara yang terlibat dalam NGO ni, di antara perkara yang seringkali dirisaukan kepada anak-anak muda iaitu masalah akidah dan juga masalah sosial. So benda inilah perlu dipegang kepada anak-anak muda yang juga belia. Walaupun kita ni katalah dah belia, umur dah 30 lebih, tapi kadang-kadang pun kita diuji kan. Sebab apa? Dia semakin hebatnya seorang itu kan, dia akan datangkan dengan ujian yang lebih besar. So bagaimana kita bersedia untuk berhadapan dengan ujian tersebut. Maka kita kena bersangka baik dengan Allah SWT, kita kena perkuatkan kita punya keimanan dan juga keteguhan jiwa kita supaya kita bersedia dalam keadaan sekalipun untuk kita lebih kuat dan juga kental, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi saya kira dengan berakhirnya lah penggulan daripada Encik Zaki tadi selaku Tuan Presiden kita dan juga selaku panel kita pada malam ini. Okay, maka tamatlah sudahlah santai kita pada malam ni. Dan akhir kata, saya ingin merakamkanlah jutaan terima kasih kepada panel kita yang saya kira telah memberi satu view yang
menariklah kepada kita semua pada malam ni. Dan kami berharaplah agar perkongsian daripada Encik Zaki tadi pada malam ini dapat menyuntiklah semangat kepada para belia dan juga semua yang menonton live santai kita pada malam ni untuk terus cekal dan juga terus berusahalah untuk melaksanakan peranan kita sebaiknya, terutama dalam kita berhadapan dengan norma baru, berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni yang sedang kita alami dan mungkin kita akan alami untuk masa yang panjang lah orang kata kan. Dan insyaAllah terima kasih juga lah kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama-sama kita pada malam ni. Okay, anda ada silap dan salah dalam pertuturan, mohon dimaafkan. Segala kekhilafan itu datang daripada Allah melalui saya sendiri. Okay, jadi sebagai penutup dan pelengkap kepada pantun pembuka tadi, izinkan saya untuk menutup live santai pada malam ini dengan 2 rangkap pantun. Okay. Dengar ya cerita. Okay, asalnya sebilu, jika dianyam jadi tampian. Kami menyusun jari 10, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit, baldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pandai berpantun namanya. Kita punya moderator ni bagus, perlu dikekalkan. Okay, terima kasih banyak kepada semua penonton kita. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kerana anda terus konsisten sehingga ke akhir. Moga-moga insyaAllah kita ada rezeki jumpa lagi pada sesi yang akan datang. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni sambil-sambil boleh tengok program KS Pro apa yang kita dah jalankan. Ni kalau tak salah dekat ni Melaka, dekat Melaka. Ni dekat Pos Lemoy. Okey, alhamdulillah.